Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita berasa bertuah lah. Kita beruntung kerana kita bersama dapat bersua muka dengan satu pengusaha. Satu pengusaha makanan yang sedang meningkat naik. Satu brand yang sudah viral terutama di media sosial, iaitu Chicken Royal. Chicken Royal, yang tak tahulah, nama pun chicken, dia berkonsepkan ayam, macam Nandos. Ada saya pernah dengar ada punya iklan, ada keluar pernah dulu dekat mana, Sinar ke Era, lebih kurang macam tu lah. Jadi maknanya agak okey lah, agak menarik brand Chicken Royal ni. Jadi kita nak menyelami lah bagaimana perniagaan Chicken Royal ni bermula, bagaimana ia diasaskan bersama saya, founder dia, iaitu rakan saya sendiri, rakan ketika sekolah, iaitu saudara Muhammad Nazri. Beliau sanggup meluangkan masa bersama kita untuk menjawab beberapa persoalan lah mengenai bagaimana nak mengembangkan bisnes, bagaimana perjalanan bisnes ketika era pandemik ni. Okey. Pertama sekali saya ingin, macam biasa, saya ingin tanyalah apakah perkhabaran Tuan Nazri. Assalamualaikum, Tuan Nazri. Khabar baik, alhamdulillah. So good lah. Okey, Tuan Nazri, setelah berkecimpung dalam bidang perniagaan ni lebih kurang berapa tahun sudah sekarang? Dia banyak on and off lah sebenarnya. Start, stop. Jadi maknanya kalau yang bisnes sekarang ni dalam 5 tahun lah, tapi sebenarnya daripada tahun 2005-2006 tu dah ada buat bisnes macam-macam lah. Jadi tak jadi. So, yang current bisnes ni 5 tahun lah, F&B. Tapi sebelum tu kalau campur-campur yang lepas mungkin dah 8-10 tahun macam tu. Okey, untuk pengetahuan semua, saudara Nazri ni dia dulu pun ada perniagaan lain lah. Cuma yang makanan ni lebih kurang 5 tahun katanya. Sebelum ni ada perniagaan lain. Jadi memang luas pengetahuan beliau tentang perniagaan. Okey, boleh cerita sikit bagaimana berkecimpung dalam bidang makanan ni? Makanan tu memang pasal dari dulu minat F&B kan. Daripada memang suka masak satu benda. Lepas tu daripada awal lagi masa start niaga pun selalu fikir satu hari nak buat F&B, tapi tak pernah serius buat lah. Tapi tahun 2012 saya dapat jadi maknanya terlibat secara langsung dalam dunia F&B lah. Maknanya sebab minat lah, minat nak memasak. Minat tu satu, lepas tu ada peluang bekerja dengan company F&B. Jadi dapat timbul pengalaman dari situ. And then dari situ terus dia berkembang, lepas tu buat bisnes ni, lepas tu macam tu lebih kurang cerita dia. Minat dan pengalaman. Okey, jadi maknanya saudara Nazri mengatakan dia berkecimpung ni sebab pertama minat memasak, dan yang kedua dia pernah bekerja dengan syarikat F&B lah. Setahu saya dia pernah bekerja dengan syarikat kopi dan juga satu burger lagi, burger. Okey, jadi setelah terjun ke bidang makanan ni,
adakah memang saudara Nazri ni ada pengetahuan tentang asas memasak ni lah? Pelajar ke macam mana? Memang ada asas ke macam mana? Asas dari akademik tu tak ada. Banyak benda kita try and error. Kita banyak belajar secara online, tanya orang, campur orang, belajar daripada orang yang berpengalaman. So banyak pengajaran tu secara informal lah. Kita cari ilmu tu dan jumpa orang yang tahu dan kita belajar daripada orang yang tahu tu lah. Tapi secara akademik belajar tu tak ada. So awal-awal tu struggle lah, kita kena figure out banyak benda. Pasal masak kat rumah satu hal, masak untuk perniagaan ni tak semudah macam masak kat rumah. So macam yalah, banyak benda baru kita kena explore dan kaji dan adapt, fahamkan, buat. Okey, jadi tuan-tuan maknanya dah terbukti lah. Maknanya tak semestinya kita ada asas, kita ada ni, tapi kena carilah ilmu tu. Belajar dengan orang dan juga ada resepi-resepi. Kita improvise dan kita belajar. Okey, jadi maknanya kalau kita tak tahu masak pun, kalau kita just hire orang saja boleh ke? Boleh berjaya tak? Saya rasa tak ada masalah. Ada dua aspek lah. Satu perniagaan, satu produk. Tak semestinya tuan punya perniagaan tu sendiri yang menghasilkan produk. Contoh macam company kosmetik. Banyak je company kosmetik yang tuan punya kedai tu tak pakai pun kosmetik, tak tahu pun kosmetik. Ya, saya setuju tu. Maknanya tak semestinya yang berkecimpung tu dia tahu semua. Sebenarnya dia Tapi yang penting pengusaha bisnes tu kena tahu dia nak buat apa lah. Kena tahu dari segi model bisnes tu siapa market dia, nak jual kat siapa. Dari segi marketing dia, dari segi branding dia, dari segi strategi perniagaan. Itu lah. Maknanya direction tu memang dia kena lah, dia kena handle lah. Maknanya dari segi itu nak tak nak memang kena lah. Tapi kalau daripada asas nak masak sedap tak sedap tu belum tentu ya. Macam tu lah. Belum tentu. Okey. Macam saya Chicken Royal, saya buat sendiri resepi. Tapi maknanya sebenarnya saya ada beberapa bisnes lain lagi, kedai makan lain. Salah satu kedai makan yang saya miliki tu, saya tak tahu pun nak masak dia macam ni. Saya tak pernah masuk dapur, saya tak tahu macam nak cipta menu tu. Tak tahu langsung, resepi pun saya tak tahu. Tapi saya ada tim saya yang saya percaya dan dedicated untuk jaga resepi tu lah. Cumanya saya tahu dari segi rasa, ada standard rasa yang saya nak. Dia kena rasa macam ni. Itu produk yang saya nak sampaikan pada consumer. So, saya punya komen pada dia orang, rasa ni capai ke tak capai. So, macam mana nak jadikan tu, saya punya team akan formulatekan lah untuk buat sampai jadi. Okey, maknanya untuk mengetahui semua ya. Maknanya Puan Nazri kita ni bukan saja ada Chicken Royal, dia juga satu lagi yang jenis steak Carnivore Malaya. Maknanya memang banyaklah resepi yang kita kena tahu tu. Macam kata dia sendiri pun tak berapa tahu sebenarnya asas-asas rasa macam mana menu, trial and error. Mungkin dengan pengalaman chef yang dia upah tu membantulah. Okey. Okey, seperti yang saya beritahu awal tadi, nama company Tuan Nazri adalah Chicken Royal. Macam mana datangnya nama ni? Masa tu tahun 2016. So saya nak start business. Maksudnya saya dah ada produk lah, nak buat ayam peri-peri ala Nando's ni kan. So saya nak satu nama yang represent the brand yang orang mudah faham dan orang cepat tangkap apa yang saya buat. So saya nak ada perkataan chicken tu dalam nama saya. Sebab dia mudah untuk difahami kan. And then saya menggunakan banyak konsep kerajaan Melayu lama masa tu. Saya gunakan nama menu macam Tua, Debat, Lekir. So saya nak something yang menunjukkan sesuatu yang
kuat, yang satu yang gah macam tu lah. So fikir-fikir lah dapat nama Royal tu lah. So jadikan Chicken Royal. Dan kita buat branding kita tu, nama je orang putih, Chicken Royal, tapi dia punya elemen branding tu dari segi logo apa semua sangat-sangat Melayu. Kita ada logo ayam, ada pakai tanda. Dia melambangkan semangat dan kekuatan orang Melayu. So saya suka perjuangkan benda tu. Yang kita orang Melayu boleh berniaga, boleh berjaya dalam dunia perniagaan. So saya banyakkan elemen-elemen macam tu. Okey semua. Maknanya penerangan Puan Nazri kita, dia kata Royal tu melambangkan kemelayuan lah. Maknanya diraja, Royal diraja. Bukan semata-mata kemelayuan. Royal tu melambangkan sesuatu yang gah, yang gah, yang besar. Itu saya nak menyampaikan tu. Saya menyampaikan produk kita ni walaupun kat jalanan, dia gah, dia hebat lah macam tu. Okey, saya faham tu. Kalau kita nak cakap Melayu kan, India tak datang pula. Jadi yalah. Tapi kalau bahasa Melayu bunyi ni pelik, takkan saya nak kata brand tu ayam diraja kan. Dia tak dapat the feel, the vibe tu tak sampai. So kita namakan Chicken Royal. Dan Royal tu nak melambangkan dia hebat lah. Sebab saya berniaga kat jalanan asalnya, kat food truck je kat tepi jalan. So kita tak nak submit to the idea kita kat jalanan kita lekeh. Kita nak cakap kita kat jalanan tapi kita power. Macam tu lah orang. So we come up with name yang power lah, Royal kan. Macam dalam satu kerajaan Royal tu dah paling tinggi lah kan. So macam tu lah lebih kurang. Jadi ni untuk yang mereka yang berminat nak berniaga, nama branding ni penting juga So nama ni macam doa lah. Kalau kita cakap gah Royal jadi insya-Allah lah, walaupun katanya di bawah pokok di tepi jalan boleh jadi besar. Macam lain-lain pun guna juga kan Royal ni. Brand lain. So Chicken Royal dia asas dia western kan? Dia bukanlah truly western. Asasnya dia ayam roasted chicken, tapi kita guna resepi daripada South Africa, resepi peri-peri lah. Asalnya daripada South Africa, tapi kita bawa ke sini dan kita melayukan sedikit lah dia punya elemen rasa tu supaya dia sesuai dengan orang Malaysia kan. Dan kita fusionkan dengan banyak elemen. Ada nasi Arab, ada western side dishes. So dia lebih kepada fusion lah, campuran pelbagai elemen. Maknanya menarik tu tuan-tuan. Dia kata daripada South Africa. Saya tak pernah try tu daripada rasa South Africa. Mungkin kita boleh cubalah peri-peri ni. Yang saya tahu Nandos lah peri-peri. So pilihan kita selepas ni mungkin Chicken Royal lah. Peri-peri. Okey. Seterusnya dengan lokasi tuan yang saya tahu ada satu truck dan satu lagi restoran lah. Cawangan lain masih belum lagi. So boleh beritahu kat mana lokasi Chicken Royal ni? Sebenarnya kita ada 3, ada 4 sekarang. Satu food truck kat area Ceras. Kita memang ada kat situ dah 5 tahun, tak berganjak. Kita kat tempat yang sama setiap hari, insyaAllah. Kedua, kita ada restoran di kawasan Cerah Bandar Tunku Sion juga. Yang itu full flash restoran lah. Ketiga, saya ada satu outlet di Damansara yang konsepnya hanya delivery. So orang boleh datang untuk take away dan delivery saja. Kita lancarkan outlet baru ni betul masa PKP ni, sebab PKP pun tak boleh dine in kan. So kita buat satu outlet khas untuk delivery. So untuk kita punya pelanggan yang belah-belah Damansara, Sungai Buloh, bangsa apa semua tu, diorang boleh dapat yang produk kita daripada outlet Damansara tu. And then saya baru lancarkan virtual punya outlet. So kita buat set DIY untuk kita punya produk. So kita boleh hantar satu Malaysia. So ada lebih kurang 3 outlet fizikal dan 1 outlet virtual.
Oh, maknanya telah perniagaan Chicken Royal ni berkembang kepada virtual pula. Maksudnya virtual ni macam mana? Shopee ke apa? Saya guna platform Shopee, e-commerce Shopee, dan kita tengah tengok platform-platform lain yang kita boleh kembangkan. Jadi kalau nak tengok makanan ni mostly kena makan terus. So yang ni dia mengenai apa? Dia rempah lah ya. Yang set DIY ni kita siapkan macam satu package tu, dalam tu ada rempah, beras dan segala bahan-bahan yang untuk siapkan kita punya menu lah. Dan kita design benda tu semudah nak buat Maggi. So macam kita buat Maggi, kita buka, kita masuk dalam air, tekan on, dia masak kan. So exactly the same. So very simple yang proses. Baru dilancarkan, tak ada kita pun tak war-warkan sepenuhnya lagi. Tapi dapat sambutan lah. Alhamdulillah kita punya first batch itu dah sold out. Kita dah masuk third batch dah sekarang ni. Benda tu pasal kita punya customer base besar, sampai ke Perlis, sampai ke Johor Bahru. Ramai yang nak rasa tapi sebab PKP apa semua tak boleh kan. Jadi kita buat set macam ni lah, supaya boleh bantu mereka dapatkan apa yang mereka teringin rasanya. Nampak menarik sebab dia penyediaan dia macam nak buat Maggi. So memang simple. Mudah nak buat Maggi. Yes. Maknanya memang sesuai lah kalau kita nak travel macam pergi camping ke apa, menarik tu. Jadi boleh try siapa-siapa yang jauh ke tak nak pergi ke Ceras ni jauh. Bolehlah beli di Shopee ni memang dia katanya resepi dia dah siap rempah. Boleh try berita gembira lah untuk orang-orang jauh macam dekat Perlis, Sabah, Sarawak tu. Boleh try dekat Shopee. Apa nama Shopee-nya tu? Chicken Royal lah, sama tak? Chicken Royal lah, okey sama. Okey. Kita akan masuk ke satu soalan yang mungkin terpulang kepada Tuan Azri lah nak jawab ke tidak sebab dia mungkin agak sulit dan rahsia. Tapi kalau boleh, bagaimana dengan progress dan juga achievement, macam mana dia punya keuntungan setahun macam mana, kalau boleh ceritalah. Kalau rugi ke macam mana? Okey. Kita ambil Chicken Royal start tu actually tak untung pun. The first year 2016 tu kita rugi besar sebenarnya. 2016-2017, tapi saya percaya benda ni boleh ada potensi, so we continue. 2018 tu saya kira kita break even. 2017 kita dah negatif. So 2018 tu kita recover balik dan kita break even. Masa kita dah mula dapat rentak. 2019 kita start buat untung sikit dan kita start growing. Tapi kita punya strategi, apa-apa yang kita untung tu campak balik dalam bisnes, kita ambil. Dan kita grow kita punya outlet, kita tambah punya outlet, kita baiki kita punya equipment, tambah staff tu semua, so kita keep on growing. So alhamdulillah 2020 tu tahun yang mencabar untuk semua usahawan saya rasa. Satu because kita ada PKP, in fact kita melalui 2 fasa PKP tahun 2020. Jadi sangat-sangat mencabar untuk banyak usahawan, tapi alhamdulillah untuk kita grow. Kita berkembang agak pesat. And I think 2020 kita post kita punya end of year punya revenue I think about 2 million plus, 2.6 million macam tu. So walaupun dalam keadaan PKP kita boleh capai that figures, I think alhamdulillah. Profit margin sebenarnya net profit kita alhamdulillah okey, sepatutnya sama dengan standard industri dalam 15% to 20%. Tapi 2020 lebih unik pasal kita ada PKP beberapa kali dan saya bertahan untuk tak nak buang pekerja atau kurangkan pekerja. Jadi kita sacrifice kita punya net profit tu. So 2020 tu dia punya net profit tu very low lah sebenarnya. Compare to kita punya revenue. Tapi sebab kita tak ada hutang dan tak ada banyak liability, so kita masih
reasonable lah, keadaan yang selesa. So macam tu lah lebih kurang. Maknanya alhamdulillah lah, sepanjang COVID ni boleh ni lagi lah, maintain lagi. COVID 1, 2, PKP 1, 2 alhamdulillah maintain. 3 ni kita dia tak sama macam 1 dengan 2. Lebih mencabar dan kita punya team pun dah jadi besar. Kita ada dalam 30 lebih orang staff. Dan kita punya sawangan pun dah ada 2, 3, 4. So ada banyak rental. Kita punya overhead dah jauh beza lah compare to last year. Tapi as of now alhamdulillah kita masih boleh bertahan. Kita continue growing. Alhamdulillah pada mereka-mereka yang lain yang juga turut terjejas sepanjang COVID-19 ni, Allah ada jalan dan ada caranya dengan cara yang betul lah. Dengan cara yang betul insya-Allah boleh keluar daripada kebimbangan ni. Jadi macam saudara Nazri ni cakap, keuntungan dia setahun dia dapat 2.6 bilion. 2.6 million. Bukan untung, kita punya pendapatan. Hasil 2.6 million. Still. Tahun lepas lah 2020. Okay, 2.6 million kira banyak lah. So tadi macam Tuan Nazri cakap 5 tahun berniaga. Jadi peningkatan daripada tahun ke tahun tu memang ketara atau gradually ataupun macam mana? 2 tahun ni dia menunjak tinggi lah. Pasal tahun pertama tu sales saya rasa 200,000 kot. Oi, tahun pertama. Tahun kedua pun 200,000 lebih sikit. Dan tahun ketiga baru dia start grow. Tahun 2020 especially dia punya meningkat tu mendadak. Satu pasal maybe kita dah dapat rentak dan kita launch beberapa produk yang jadi viral. So dia membantu lah. Kedua, kita banyak ubah strategi. Lebih kita fokus pemasaran tu dah lain tak macam tahun pertama dan kedua. Tahun pertama kedua basically kita nak kenalkan pasaran. Dan ketiga tu kita dah ada outlet yang proper sebab dulu food truck. Dan tahun ketiga tu kita ada restoran kita quite big. Kita ada lebih kurang dalam 3,200 square feet. Ada lebih kurang dalam 300 seating. So memang quite big lah. That sense. Tapi yalah benda tu pun datang dengan risiko so, macam PKP sekarang ni kita masih ada delivery apa semua tapi kurang banyak lah banding dengan keadaan biasa. Okay, alhamdulillah jadi perniagaan tu nampak meningkat daripada tahun ke tahun sebab kita tak naklah kita berniaga lama sama je maintain okey lagi dengan rugi jadi untuk peniaga-peniaga yang terkesan sepanjang COVID ni, jadi boleh tak Tuan Nazri cerita apa tindakan Tuan Nazri ataupun apa tips ataupun apakah yang perlu dilakukan sepanjang COVID ni? COVID ni bagi saya ialah benda ni berat lah kan pada semua usahawan kat dunia, bukan kat Malaysia, kat dunia. Tapi COVID ni bagi saya fasa dalam kehidupan kita kan. Kita tengah struggle, kita tengah melalui benda ni. Dan eventually insyaAllah benda tu akan berakhir. Dan dia macam segala masalah yang ada kat dunia ni lah. Mesti ada solution, mesti ada peluang. Dan untuk perniagaan, kita tahu COVID ni bukan satu benda yang boleh selesai esok atau lusa, akan ambil masa. Dan dia masuk dah tahun kedua pun. Jadi kita kena nilai balik kita punya model bisnes tu. Kalau sekarang saya rasa masalah utama pada semua orang adalah ada halangan antara kita dengan customer. Kita tak dapat sampaikan produk kita pada customer. Kita tak dapat jual secara terus. Pasal customer tak boleh keluar, semua stuck kat rumah. So itu major barrier yang ada masa COVID ni. Itu permasalahan yang paling utama. Nak kata orang tak ada duit,
Saya rasa kurang tepat lah. Yes, ada orang yang affected dan kurang pendapatan, mungkin spending power tu kurang, tapi masih ramai yang masih mampu dan masih memerlukan makanan ataupun servis atau perkhidmatan yang daripada pelbagai orang lah. Jadinya cara penyampaian kita kepada customer itulah yang kita perlu halusi. Kalau customer tak boleh nak datang, kita lah yang datang pada customer kan. Sebagai contoh lah. So macam saya, pendekatan saya, kita launch kita punya delivery. Sebelum tu saya tak nak buat delivery pun. Tapi bila dalam keadaan COVID apa semua, kita tengok ada keperluan untuk buat delivery. Kita launch in October last year. Kita cuba kuatkan kita punya delivery system apa semua. So alhamdulillah by January tu kita dah ada proper system dan kita dah ada proper marketing. So kita berubah. So perlunya untuk kita cari jalan untuk cari kat mana customer dan menyampaikan produk kita kat diorang. Itu number one. Number two, saya start buat yang virtual outlet apa semua partly because of that. And then saya buka lagi cawangan di tempat yang agak jauh daripada saya supaya lebih dekat dengan customer kat belah sana. Kita cuba besarkan kita punya customer base. Dan saya rasa yang paling utama, marketing tak boleh stop lah at this point of time. Ramai yang dalam keadaan tertekan ni, langkah pertama adalah cut marketing expenses. Tapi kalau kita tak ada mengutamakan marketing, saya rasa pemasaran perniagaan sendiri itu akan lagi cepat menurun ke bawah. Unless kita ada option untuk macam zero cost marketing apa semua tu, tak apalah. Whatever it is, aktiviti pemasaran kena ada. Kalau betul-betul dah tak mampu nak keluar duit dan cari jalan untuk buat pemasaran secara percuma. So, yang penting jangan stop. Marketing kena jalan dan operasi kena adjust supaya customer tu boleh dapat apa yang dia nak daripada kita. Dan satu benda yang pasti, perniagaan tu adalah fungsi dia adalah untuk menyelesaikan masalah orang sebenarnya. Saya jual makanan sebab nak selesaikan masalah orang lapar. Dan Cik Syarul ni buat printing apa semua ni sebab ada orang nak buat printing kan. Jadi kita nak selesaikan masalah orang. Dan bila COVID ni berlaku, masalah tu masih ada. Cumanya memerlukan sedikit perubahan dan pendekatan yang berbeza untuk kita buat capaian kepada customer. So, dia masih lapar, dia masih malas nak masak. Masih tak pandai masak setengah orang tu. Jadi kalau dia tak boleh datang kedai kita cari lah jalan untuk ke kedai ke rumah dia orang kan. So lebih kurang macam tu lah cerita dia. Jadi boleh ke model kalau bisnes tu perlu ubah? Boleh ke saya nak cakap ataupun saya simpulkan kurangnya bukan kurang lah, mungkin kurang sikit sale-nya sebab tak boleh dine in. Untuk F&B, yes. Perkara utamanya pasal orang tak boleh datang nak makan. Number one. Number two, of course, sekarang ni ada had masa juga. Maksudnya kedai makan boleh buka sampai pukul 8 je untuk delivery. So ada dua kekangan ni. So macam saya bila kita ada had masa tu, kita ubahlah operasi kita daripada dulu setakat malamnya, sekarang kita ada lunch dengan dinner. Kita stop pukul 7 tak apa. Tapi kita tak ada simply macam duduk dan tak buat apa-apa lah. Kita cari jalan untuk membolehkan, sebab bila kita selesaikan masalah orang, kat situlah perniagaan berlaku. Kita kena cari jalan untuk selesaikan masalah orang. So masalah orang sekarang, dia tak dapat makan. Dia tak boleh nak datang. Dia nak makan tapi tak boleh nak datang. Dia orang lapar dan dia perlukan perkhidmatan daripada food provider. So kalau saya tak buat apa-apa, dan tak akan apa-apa jadi. Tapi bila kita buat tindakan macam tu, alhamdulillah kita boleh maintain business lah. Paling tak pun untuk cover untuk break even tu, insyaAllah boleh lah. Okay, boleh tak kita halusi lagi sikit tentang untung rugi time COVID ni. Okey, yang pertama daripada segi sale volume saya rasa menurun lah. Tapi customer pun mungkin menurun. Tapi adakah nilai pembelian orang tetap menurun ke atau sama ke macam mana? Kadang jelah orang tak ramai tapi beli dia mahal. Beli dia banyak ataupun jelah mungkin sebab orang take away ni kadang dia lebih mahal daripada orang dine in. Saya memang segmen saya kita cater pada M40 and T20. Jadi kita punya
spending per head tu masih lebih kurang sama lah, alhamdulillah. Cumanya jumlah orang tu agak berkurangan disebabkan kekurangan yang ada tu. So jualan agak menurun, tapi dalam keadaan yang kita masih okey lah, selesa kawan. Macam mana dengan food truck? Kalau dine in dah tak ada, dia macam mana food truck tu? Masih kira perniagaan dia macam di restoran juga? Food truck kalau tempat saya tu masih dibuka macam biasa. Cuma tak boleh dine in lah, untuk take away saja. Cuma food truck Chicken Royal sekarang ni kita stopkan sebentar sebab ada maintenance, kita tengah dalam proses nak mengecat balik. Jadi saya tumpukan kepada restoran dan outlet yang satu lagi kat Damansara tu. Okey, tadi Tuan Nazri ada cakap walaupun PKP, walaupun COVID ni kita teruskan marketing. Okey, boleh ceritakan sikit kepada inilah rakan-rakan kita yang berniaga juga yang tak berapa tahu macam mana marketing yang baguslah time COVID ni. Yang biasa zero cost tu biasalah kan, macam Facebook apa semua. Yang berbayar ni macam banner, flyer semua. Jadi macam mana dengan Tuan Nazri? Macam mana saranan dia? Saya memang fokus saya boleh kata 90% lebih kepada pemasaran secara digital sebelum ni, dan bila dah COVID ni kita jadi 100% pada pemasaran digital lah, pasal itu adalah platform yang satu dia free. Dia ada option lah untuk free dan berbayar. Tapi yang free tu reliable enough untuk kita sampaikan maklumat. Dan I think especially masa COVID ni banyak orang menghabiskan masa kat media sosial sebab nak mencari hiburan lain kan, daripada bosan stuck kat rumah. So ini peluang yang baik untuk kita gunakan platform tu untuk menyampaikan maklumat yang kita nak sampaikan pada kita yang pelanggan. So saya masih mengamalkan pemasaran digital yang terutamanya. Jadi mana yang Tuan Nazri cakap dia lebih tumpu kepada digital lah, digital. Macam mana pendapat Tuan Nazri dengan daripada segi offline marketing? Daripada segi banner, flyer, dari segi war-warkan kepada orang. Dalam keadaan COVID sekarang ni, saya percaya banner, flyer, banting tu sangat berkesan dalam keadaan biasa. Jangan kata dah tak valid, tak pakai. Offline marketing masih ada impact dia sendiri. Tapi dalam keadaan kita COVID ni, kita sendiri majoriti orang tak boleh keluar kan. So ada batasan dari segi kebolehan benda tu untuk menjadi efektif kan. So mungkin at the moment dia kurang efektif, tak macam dalam keadaan biasa. Pasal semua orang terperak dalam rumah kan. Dan kita sendiri nak hantar banner, nak hantar flyers pun tak boleh dalam keadaan sekarang. So, kita tak boleh keluar. So ada limitation lah offline. At the moment agak kurang berkesan. Okey, macam Tuan Nazri cakap offline ni kurang berkesan dah ketika COVID ni sebab dia For now. Sebab dia kena banyak face to face dengan manusia kan. Jadi dikala orang tak keluar, macam mana kita nak reach out dia orang. Jadi lebih mudah kita laburkan duit kepada digital marketing. Berbayar ada, yang tak berbayar ada. Yang berbayar ni FB ad lah. Yang tu ramai yang tahu kot kan. Yang zero cost ni yang kalau kita di forum-forum ke, jadi kebergantungan kepada internet tu sangat besar lah ya. Sangat. Kalau tak ada data, panik lah. Memang internet kena siasat dia. Itulah dia, maknanya kira barrier utama adalah capaian internet. Jadi maknanya kalau rasanya orang-orang yang
macam di kampung yang tak ada internet, mungkin rasanya tak pernah dengar lah kot Cekir Royal. Kalau dia bukan duk ceras, memang tak tahulah kan. Kemungkinan tak pernah dengar lah. Very unlikely untuk dia tahu kan. Macam mana dia nak tahu? Tapi jadi macam saudara Nazri cakap, yang penting orang tahu. Jadi nak sampai kat orang, semua orang tahu tu, itu yang marketing tu. So macam saudara Nazri, Tuan Nazri sendiri iklan pernah keluar dekat radio. Jadi kalau mereka yang ada cita-cita nak kembangkan iklan kat radio ke, kat paper ke, ataupun dekat highway, dekat signboard, ataupun yang lebih mahal lah. Apa pendapat Tuan Nazri? Adakah tindakan mereka patut, bijak ataupun hold dulu? Macam mana? Saya rasa bergantung pada kapasiti dan tujuan iklanan tu dibuat. I think business owner kena tahu menilai situasi perniagaan masing-masing, kat mana kapasiti kita. Sebab kalau for example saya satu restoran, katakanlah saya ada bajet besar sekalipun dan saya tapi saya tak ada outlet lain di tempat lain, saya iklankan satu Malaysia, no point ke orang tak boleh datang kan dalam keadaan PKP sekarang. Saya pernah keluar radio tu dalam keadaan yang ketika itu ada bantuan dari pihak ketiga lah, dia free apa semua. Dia bergantung pada produk, dia bergantung pada business model, bergantung pada siapa sasaran dan tujuan kita. Kalau contoh saya jual produk yang boleh deliver satu Malaysia, macam saya punya rempah kan, saya rasa akan jadi sangat efektif kalau saya boleh keluar kat TV sekarang kat Go Shop for example, ataupun saya boleh keluar iklan masa bulletin utama tengah keluar, ataupun masa tengah ada, kalau ada cerita-cerita macam Gegar Vaganza. Yes, saya rasa akan jadi efektif. Tapi perlu faham benda-benda ni melibatkan kos yang besar dan dia mengambil masa untuk pulangan. So kalau kita tak ada fund yang mencukupi, benda tu boleh jadi bahaya kepada bisnes pula kan. Akan merencatkan kita punya cash flow. Jadi sebenarnya keputusan untuk buat iklan secara skala besar tu kena banyak pertimbangan. Dan in the end of the day, yang utama kita kena fikir benda tu betul ke boleh membawa pulangan yang mencukupi untuk kita profitable lepas iklan tu. Pasal kalau capacity, for example macam saya sekarang, kalau pun saya iklankan satu Malaysia kat TV, saya spend 200-300 ribu, mungkin saya akan terhad dengan kapasiti pengeluaran sebab saya pun bukanlah ada kilang kan, kita masih manual proses. So untuk menghasilkan produk sebanyak macam for example sekarang Karo Aming tengah bunga sambal nyet dia kan. So untuk saya match jualan dia, mungkin saya boleh buat pengiklanan sehebat dia tapi saya punya production mungkin tak bersedia. So dia kena ada banyak pertimbangan lah. Okey, jadi pada peniaga-peniaga yang cuba nak buat pengiklanan, kena kira baliklah bajet masing-masing dengan kapasiti yang kita ada. Takut kita laburkan jadi lebur pula. Sebab benda ni mahal kos dia. Kalau contoh bak kata macam radio atau TV, 1 minit berapa ribu kena bayar tu. Jadi itulah macam saudara dia kata dia ada orang ketiga. Saya rasa macam ni. Kalau kita dah buat segala yang kita boleh buat dekat digital platform, kita dah buat segala yang kita boleh buat dekat offline-nya tu, dan sale kita dah memberikan hasil yang sangat banyak, tapi at that point kita rasa kita boleh grow ke arah yang lain, boleh grow lebih besar, dah bersedia untuk take up bigger challenge, yes, baru kita buat yang kita panggil over the line punya marketing, yang dalam mainstream punya media. Tapi kalau kita belum sampai ke tahap national macam tu, kita masih dalam skala lokal, macam saya pun bukanlah besar mana kan. Jadi saya masih di skala lokal. In fact kalau nak kata
kampung saya sendiri kat Banting tu pun tak ada lagi present Chicken Royal. So kalau saya war-warkan kat orang kampung saya sendiri Chicken Royal pun, sebelum saya buat Shopee ni, dia orang tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak support, tak boleh nak beli apa kan. Jadi perlu tahu kita punya kedudukan bisnes kat mana, di skala apa yang membolehkan kita buat pemasaran yang bersesuaian. So push dululah yang mana-mana yang benda digital platform dan zero cost dan sebagainya sebelum kita nak bergerak ke arah yang lebih besar. Bergerak arah besar tu bila kita main game yang lebih besar lah. Ya itu ya, kepada para peniaga lah, kira kalau nak move kepada yang lebih besar, pastikan yang bawa step-step bawah tu dah settle lah sebenarnya. Maknanya kalau daripada segi offline marketing pun dah memang cantik, baru kita pergi ke yang lebih besar. Ini tiba-tiba terus iklan TV je macam mana kan. So tak ni lah, orang kata tak efektif lah. Kira belanja besar sangat. Jadi orang kata ukur baju dia badan sendirilah. Kalau sale memang kau boleh lah nak ni kan. Mungkin buat macam Jekyll lah, upah duta ke apa kan. Perlu ke kalau kita nak duta-duta ni? Dia membantu. Tapi again skala kita lah. Dia membantu dari segi branding. Tapi conversion tu dia cerita lain lah sebenarnya. So bergantung pada skala kita. Model bisnes yang kita nak buat. Itu dia kembali kepada branding lah. Kalau kita dah ada orang yang terkenal pakai produk kita, memanglah nama kita naik. Macam itulah maksud guna duta ni. Kan? Jadi kalau kita mampu, apa salahnya kan? Chicken Royal kalau mampu, mungkin boleh ambil orang-orang terkenal jadi duta kan. Jadi itulah. Jadi kita kena cari Kasha Sandra ke Zakiah kan. Review tu lah, review artis. Sebab pernah saya tengok dekat FB Chicken Royal ada juga kan pernah selebriti kan. Pernah ada, tapi kita rasa benda tu tak memberi impact yang kita nak lah at that time. So kita fokus kepada benda lain lepas tu. Maknanya saya boleh simpulkan bahawa Puan Azli kata benda tu boleh membantu, tapi ada kalanya tak perlu di-highlight sangat lah. Kalau kita tak ada pun tak apa kot. Macam tu lah maksudnya. So saya rasa benda tu kena align dengan kita punya purpose. Kita nak capai apa objektif pemasaran. Kalau kita main belasah buat semua benda, tak ada purpose, then kadang-kadang result tu susah nak capai. I think clarity is power lah. Kita kena tahu apa kita nak buat. Jadi objektif tu kena diselaraskan dengan kita punya usaha. Tanpa objektif dan kita buat tu untuk apa? Kan? Takut kita terbazir je duit. Okay, macam Tuan Hafiz cakap, kena ada objektif. Jadi itulah pentingnya SWOT, SWOT analisis. Tengok apa kelebihan kita, peluang kita dan juga kelemahan orang lain. Maksud saya kelemahan orang lain ni, pesaing Chicken Royal ada tak segmen yang sama sebiji macam Chicken Royal? Well, kita tak ada directly, tak ada. Indirectly, yes, ada. Basically, semua kedai makan adalah pesaing kita lah. Pasal kita fight for the same dollar kan. Orang datang kawasan tu nak makan sama di kedai kita atau kedai depan atau kedai sebelah. So, secara head on, diorang makanan sama tak ada lah. Tapi secara umumnya, semua kedai makan lain adalah pesaing kita. Kita tak nak jatuhkan sesiapa lah. Tapi kita kena cari apa kekuatan kita supaya kita lebih menonjol daripada orang lain. Okey, trade dia semua kedai makan. Tu trade dia. Tadi macam kelebihan Chicken Royal apa dia? Mengenyangkan ataupun sebenarnya saya tak fokus pada produk sebenarnya, lebih pada customer experience. Macam orang datang kedai Chicken Royal tu lebih pada experience. Kita ada macam kita ada live show yang kita bakar cheese, ada api-api dan kita ada tuang cheese panas menggelegak depan dia. So benda-benda tu live show experience yang dia suka ambil gambar dan post kat Facebook. So the main
think pasal Chicken Royal ni adalah experience, kan, not so much on the food. Pasal for me, kalau saya nak cerita pasal food, ayam kan, ayam ni ayam lah. Semua orang buat ayam sedap, siapa buat ayam tak sedap kan. So nak kata ayam saya paling sedap kat dunia tak relevan. KFC sedap. Jadi saya lebih fokuskan kepada experience, pengalaman bila dia datang kedai tu. So bila kita move to delivery punya segment, saya masih menekankan benda-benda macam experience lah. Jadi kita fokus kepada kotak yang special. So bila buka tu ada perasaan macam seronok dapat kotak yang unik, dan ada experience buka kotak, dan ada experience panaskan makanan tu. So kita fokus kepada element. Jadi saya faham lah kenapa sebab tadi macam yang kita bincangkan awal tadi, yang terkesan adalah dine in. Jadi oleh sebab dine in tu dah terkesan, jadi pengalaman nak menikmati tengok cheese melempah, tengok api-api tu dah tak ada lah, betul tak? Jadi pengalaman tu sebenarnya yang kekuatan Chicken Royal ni. Dia tak highlight sangat produk, bak kata foundernya lah. Tapi jangan risau, makanan tetap okey lah, sedap. Kan? Takkan kata tak sedap pula. Jadi okey. Saya rasa kedai makan, apa-apa kedai makan lah, sedap tu dah wajib. Dia tak perlu nak highlight. Sebab orang pergi kedai expect benda tu sedap lah. So tanggungjawab kita adalah untuk make sure dia sedap lah. Tapi tak perlu nak sembang cakap makanan kita paling sedap kat dunia. No point. Pasal tak ada orang yang boleh claim makanan ni tersedap lah. Pasal sedap tu satu subjektif. Kedua, semua orang buat benda yang sama, kan je. So macam ayam, macam mana ayam boleh jadi terlampau sedap pun, it's not possible kan. Dia boleh sampai tahap tu je lah sedap dia. So kita tak nak fokus on benda-benda macam tu. Kita fokus pada benda yang kita unik, yang betul special. So, sebab sedap tu subjektif. Kita nak sedap pada tekak orang berbeza-beza. Kadang kita suka macam ni. Sebab tu saya nampak komen-komen, ada yang kata sos peri-peri ni masam lah, ada yang kata tak lah. Mungkin pada orang ni memang dah cantik lah. Pada Tuan Nazri sendiri, dia suka kan. Kita nak puaskan semua orang memang tak boleh lah. Jadi dalam keadaan macam tu kita kena ambil majority lah. Kalau majority suka dan ada beberapa orang yang vocal kata tak sedap, then kita just let it be. Itulah. I mean, kita tak boleh nak certify semua orang kan. Selagi kedai kita ramai dan orang majority cakap okey, kita okey. Itu memang lumrah lah dalam niaga. Mana ada semua orang boleh puas, dan mesti ada benda yang tak okey. Jadi itulah kepada peniaga, jangan risaulah kalau ada kecaman-kecaman tu, itu biasa berlaku lah. Kan, kalau kata delivery lambat ke, tak panas ke, itu benda-benda yang kita boleh perbaiki, tapi janganlah kita jadi stres pula dengan benda-benda tu. Okey, kekuatan kita dah tahu iaitu life experience. Kemudian threat dia adalah kedai-kedai makan lain. Macam mana pula dengan kelemahan? Ada kelemahan tak yang nak cuba diperbaiki, ataupun sekarang ni apa yang tak kenanya dengan Chicken Royal? Satu, kita punya present dekat seluruh KL Selangor ni masih lemah lagi lah. Kita tak menyeluruh lagi. Kita ada 2 outlet je. So banyak opportunity kita terlepas macam tu je, customer jauh. Nombor 2, kita punya customer service pun masih banyak lagi ruang yang kita boleh baiki. Kita boleh improve. Kita punya komunikasi, kita punya speed. Banyaklah area yang kita boleh perbaiki untuk jadi lebih baik. Jadi masih ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki. Kelemahan-kelemahan tu biasalah. Benda-benda tu kadang kita boleh direct tanya kat customer, apa yang kurang, rasa ke apa ke, servis ke lambat ke, ataupun rasa tu kurang ke. Tu biasa berlakulah, terutama F&B ni. Saya pun faham sebab adik-beradik saya pun ada yang F&B. Jadi kepuasan pelanggan tu memang yang paling utama lah. Saya pun rasa geram juga kan kalau makan tak sedap. Tak ada rasa apa.
Itu biasa berlaku lah. Kan. Kadang kita nak marah pun orang masak takut kan. Kita ni orang diludah-ludah dalam tu, kita pula jadi mangsa. Jadi tak boleh sangatlah nak kecam-kecam ni. Makanan ni biasalah. Okey, boleh tak haluskan sikit perniagaan Chicken Royal ni sebesar mana? Maknanya dah berapa ramai staff, berapa ramai ada aset-aset yang ada, mesin ke apa ke? Kita ada 30 staff. 30 lebih lah. 30 berapa. About 30 over. Aset, kita banyak equipment dapur lah. Dan kita ada food truck satu. Bangunan kita masih sewa lagi. Kita tak ada intention untuk beli at the moment. So kita tak ada aset fizikal, tak ada yang terlampau besar for now. Jadi mana aset Tuan Mainly Nazri peralatan dapur. masih sewa. Sebulan berapa sewa ya? Yang dekat Bandar Tun Sing On tu 12,000. Satu lot. No, dia actually 3 lot lah. 2 lot bawah, 1 lot atas. 1 lot atas untuk office dengan untuk production, kilang dan facilities, kemudahan macam surau apa semua. 2 bawah tu untuk dining dengan kitchen lah. So bawah tu about 10,000, atas dalam 2,200 tu. Jadi kepada pengusaha peniaga yang berminat nak buka kedai, terutama yang kat lot bawah ni, macam yang Tuan Nazrin cakap, lebih kurang satu lot lebih kurang 3-4 ribu lah macam tu. Kalau ada yang berniat nak sewa ke, jadi inilah kos dia. Semoga apa yang Tuan Nazri buat ni jadi inilah panduan pada orang lain kalau rasa nak buka kedai. Sebab kena kos-kos ni kena ambil tahulah. Overhead ni semua macam mana kan. Dia punya bil bulanan okey ke? Saya punya elektrik dalam I think about 2,000 lebih macam tu. Air dalam 200-300. Internet saya ambil package sekali dengan handphone apa semua tu big costly pasal saya banyak pakai. So about 500-700. Staff kita spend dalam 50 ke 80 ribu bulan, termasuk gaji saya lah. Yang lain-lain kos bahan mentah bergantung pada jualan. Biasanya dalam 30-40%. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh bayang kot daripada figure-figure yang Tuan Nazri bagi tadi, sewa bangunan lebih kurang 3-4 ribu, elektrik 2 ribu, air 300, lebih kurang lah. Okay, customer staff ada 30 orang kali dengan gaji mungkin berapa, seorang gaji 1,500. Total kita spend dalam 70,000 lah gaji. Maknanya besar jugalah gaji orang tu. So saya nak cakap, siapa yang berminat nak kerja dengan Chicken Royal ni, kira gaji agak menarik ke macam mana? InsyaAllah kita gaji kita menarik. InsyaAllah. Kita mungkin basic kita tak besar, tapi kita ada bonus bulanan apa, ada insentif, ada facilities. InsyaAllah menarik lah. Kita cuba untuk buat Alhamdulillah lah daripada pasaran. Kita kadang sebagai majikan ni nak kena fikir benda-benda ni. Kita kalau boleh nak bagi gaji besar kan. Macam bagi staff ni, dia orang nak happy kan. Kita pun happy betul. Gembira lah dengan orang lain. Macam saya pun printing ni, saya staff tak ramai. Yalah. Kalau macam 30 orang pening juga saya tu. Jadi ialah F&B kencang. Kan. Jadi itulah. Tapi tak mudah lah benda tu. Bunyi macam best, tapi
bukan benda mudah untuk diuruskan lah. Kenapa 30 tu pasal kedai kita besar. Kalau satu lot kedai je, saya bukan 8-10 orang. Kita 30 ni keseluruhan termasuk cawangan yang dekat Damansara dengan food truck. So dia merangkumi saiz yang besar lah. Jadi itulah pada rakan-rakan kita, rakan peniaga yang nak mengembangkan lagi bisnes, kita kena ambil tahulah figure-figure ni, cost overhead semua ni penting lah. Kan? Kita kena belajarlah kepada orang yang arif. Kalau kita main gasak aja susah juga. Ni terutama kadang macam saya pun masih lagi blur lagi mengenai HR semua apa tu. Nak baik, saya pening juga ni kalau staff ramai nak handle. Jadi kepada peniaga-peniaga carilah sifu. Tuan guru, tanyalah ilmu. Macam Tuan Nazri ni dah lama dah. 5 tahun, 30 staff, insya-Allah lah. Banyak ilmu yang dia boleh bagi tahu kita. Kan? Kalau terutama F&B ni, dia kena kepada orang yang nak join F&B ni, kira dia orang kena ambil ni macam satu lesen ni makanan punya. Ada CJ pengenalian makanan dengan typhoid injection. Tu basic lah. CJ pengenalian makanan tu tak susah agak. Just attend dia punya half day punya seminar, insya-Allah dapat. Jadi siapa yang berminat untuk F&B kena ambil ni lah. Sekarang Jamil Redah je ada satu seminar ambil suntikan typhoid untuk pengusaha makanan. Benda tu wajib sebenarnya untuk dapatkan lesen perniagaan, benda tu kena ada. Dia wajib. Betul lah, wajib lah benda ni daripada ni nak keluarkan lesen. Okey. Kita hampir ke penutup. Sebelum kita mengakhiri sesi ni, apa sekarang ataupun vision orang kata misi lah kot. Apakah wawasan yang akan datang ataupun ada nak buka cawangan lain ke ataupun maintain yang sama cuma pengeluaran lebih besar ataupun macam mana? Kita insya-Allah kita rasa Chicken Royal adalah satu perniagaan yang ada potensi besar untuk dikembangkan ke seluruh negara dari segi long term lah. Tapi saya lebih fokus pada saya punya short term punya goal dalam 2 tahun punya goal ni. Kita fokus kita nak kuasai Lembah Kelang tu. Sebelum kita nak cerita pasal negeri-negeri lain apa semua tu, kita nak betul-betul menguasai Lembah Kelang. Kita punya strategi untuk menguasai penjuru Lembah Kelang. Sekarang kita ada di selatan Lembah Kelang which is Ceras, dan kita ada di utara Lembah Kelang which is Damansara. Dan the next one I think kita nak di sebelah barat dengan sebelah timur. Sebelah timur tu mungkin di kawasan Ampang, Semaju, Ampang gitu. Dan sebelah barat tu lebih kepada Shah Alam atau Kelang. Dan kita memang dah build up kita punya customer base di kawasan-kawasan tu. Dan kalau kita boleh capai di strategi, kita akan melihat dengan lebih serius ke arah membangunkan central kitchen lah. Jadi kita ada pembekalan berpusat dan sebagainya. Saya lebih suka fokus pada short term goal for now sebab dia lebih realistik dan kita boleh baik adjust kita punya strategi dari masa ke masa. Tapi of course long term goal kita memang kita mengharap kita ada kat seluruh Malaysia, kat setiap negeri. Dan insyaAllah kita harap kita boleh kembang ke luar negara satu hari nanti. Tapi itu mungkin akan ambil masa yang lebih lama daripada sekarang. So 2 years punya goal kita nak ada dalam 4 to 6 outlet more dan central kitchen. Dan bersama kita nak tengok kita nak kembangkan kita punya virtual outlet apa semua. So itulah sasaran. Tapi saya ada personal goal. Saya sebenarnya saya nampak bisnes ni sebenarnya bukan setakat kita menerima sale, lebih kepada menyediakan memberi something pada masyarakat. Dan saya suka kalau kita
jadi menyediakan peluang pekerjaan kepada orang. So saya sebenarnya tahun ni kita ada sasaran untuk hire up to 100 people. Itu saya punya personal goal lah. Saya mengharap saya ada 100 orang employee, staff, tulu balang apa semua. Tapi of course ada COVID apa semua, kita mungkin terencat sikit. Kita try to adjust. Tapi saya punya ambition masih untuk kalau boleh saya nak ada 100 orang yang bekerja di bawah saya punya group companies. Alhamdulillah Okay, tu wawasan terdekat Chicken Royal lah. Nak buka yang paling penting dia nak menguasai dulu Lembah Kelang. Betul lah tu, memang realistik lah kalau Lembah Kelang. Kalau bila dah berkembang baru ke Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okey, tadi macam kita tahu Chicken Royal ni bermula daripada food truck. Tapi kenapa saya tengok food truck cuma ada satu saja? Kenapa? Bukankah food truck lebih mudah kalau kita nak banyakkan lagi ke tempat-tempat lain? Okey. Ini saya rasa berkaitan dengan strategi bisnes, dengan model perniagaan. Yes, betul, food truck tu nampak lebih mudah. Tapi sepanjang saya beberapa tahun dengan food truck ni, dia ada limitation yang tertentu. Contoh macam yes, saya boleh ada food truck dan berniaga kat mana-mana, tapi doesn't mean saya boleh buka kat mana-mana. Saya tak boleh pergi rumah Arul tiba-tiba yang parking kan cakap saya nak berniaga esok. So food truck ni perlukan kawasan yang sesuai sebenarnya. Tak semua tempat kita tak boleh just berniaga di jalan. Kena ada kawasan yang lebih luas, yang sesuai, yang ada parking, yang ada kita boleh tempat kursi meja. Dan disebabkan saiz food truck tu sendiri ada had berapa jualan yang kita boleh dapat. Pasal kita terhad kepada saiz dapur, dan bila saiz dapur tu ada had, dan kita terhad kepada berapa banyak makanan yang kita boleh masak dalam satu masa, kan? For example macam kita punya food truck, paling besar saya boleh masukkan kita punya oven ayam tu, kita boleh masak sekali jalan 16 ekor. 16 ekor tu masa 2 jam. Sorry. 32 ekor. 32 ekor saya boleh masak dalam masa 2 jam. So kalau 2 jam tu habis 30 ekor, dan that's it lah. Saya kena tunggu the next 2 hours. So dia ada had apa yang kita boleh buat. Of course tak ada salah kalau untuk bekerja dalam within had yang ada tu. Tapi saya punya strategi dah lebih ke arah untuk capai benda lain. Jadi kita nampak kita punya brand evolusi tu food truck jadi tak relevan dalam keadaan biasa. Dan keadaan KP pun juga tak relevan pasal food truck ni lebih pada terbuka dan terdedah. So kawalan SOP tu tak semudah macam kita di restoran atau ada premise physical. Jadinya had tu buatkan saya rasa strategi Chicken Royal lebih kepada bukan food truck in the future. So rasanya hanya ada satu food truck tu je lah for now and maybe for future. Tapi bukan maksud saya kata food truck yang tak bagus. Saya tahu ada beberapa jenama macam nasi kunyit Mat Rock, dia ada 7-8 food truck or more. Ada satu company dekat area Puncak Alam sana, Denai Alam. Ada company yang buat akan macam apa saya buat, chicken, roasted chicken something kan. So dia buat food truck, dia launch sekali sebentar 10-15 biji food truck. I guess it could work, cumanya bukan strategi bisnes yang saya nak. So saya rasa benda tu bukan kita perlu ikut orang, kita kena perhalusi apa yang kita nak capai, selaraskan kita punya objektif dengan gerak kerja yang kita nak. So tak ada right or wrong kena food truck ataupun tak boleh buat food truck. Just that model bisnes yang saya nak ketika ni adalah bukan food truck, sesuai dengan apa yang saya cuba sasarkan. Jadi tu jawapan Tuan Azri pada siapa yang tertanya-tanya kenapa food truck ni tak banyak, cuma ada satu saja. Seperti yang dah dijedahkan oleh Tuan Azri setelah dia dah timbang balik ini, akhirnya tetap juga restoran yang lebih efektif lah kalau nak kembangkan niagaan. Sebab yalah, food truck ni setiap tapak tu pun masih ada tuannya.
walaupun tepi jalan. At least dengan majlis halau, macam mana. Jadi benda tu memang kekangan lah kan, dengan ialah orang nak makan ruang sempit, macam mana orang pun tak suka. Kita tengok orang tepi jalan makan cendol sempit-sempit pun kita tak nak berhenti kan. Jadi benda tu memang kekangan lah. Nampak mudah food truck, tapi sebenarnya nak buka cawangan tu lagi pening rasanya. Jadi kalau yang tertanya-tanya kenapa bang satu je kan, kenapa kelang tak ada, kajang tak ada, food truck je kan. Tapi itulah dia, kekangan dia. Pertama, tempat tak ada, bukan tempat tak ada lah, tempat tu ada tuannya. Kemudian barang-barang dia sendiri. Oven tadi, nak masak pun bukan sekejap kan. Kita faham masak ayam. Sekali 2 jam 32. Sebab saya ingat lagi, masa awal-awal Chicken Royal ni viral, ramai yang saya tengok komen-komen kata tunggu 2-3 jam. Oi, kalau saya pun mengamuk tu nak makan 2 jam tunggu kan. Jadi benda-bendanya tu kita pun tak nak orang marah-marah lama sangat tunggu 2 jam kan. Jadi itulah kekangan food truck. Kan food truck ni kadang orang suka sebab dia makan kat luar, bawah langit, orang suka. Tapi kalau restoran ni bawah bumbung kan. Jadi pengalaman tu lain lah sikit. Cuma itulah bak kata founder Chicken Royal sendiri, business plan dia dah tak relevan lah kalau nak food truck ni. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, bang satu je food truck, itu je lah satu. Setakat ni lah kalau dia nak kembali beroperasi food truck, kita mana tahu kan. Boleh je, tak ada masalah pun rasanya kan. Tapi itulah, setakat ni katanya cuma dekat yang Bandar Terusin On tu lah, yang food truck tu. Food truck tu masih kira sekarang masih kekal 2 jam 32 ekor. Masih kekal lah. Itu of course kita selaraskan lah dengan waktu operasi apa. Tapi even kedai pun masih sama. Masak ayam tu 2 jam. Cuma dekat kedai kita ada banyak oven lah. So sekali masak kita boleh buat 1 ekor lebih untuk 2 jam. So 1 ekor tu kalau habis tu dah seronok sangat lah kan. Ekor lah tu. Tak ada isu lah. Jadi, itulah yang membezakan beza kedai food truck tu lah. Kapasiti tempat kan. Kalau biasalah dapur besar banyak lah. Pasal saya punya food truck dengan restoran tu dekat-dekat je. So masa dekat food truck tu tengah meletup-letup kan. Satu malam kita serve 500-600 orang. Dekat food truck yang terbuka macam tu, memang kerusi meja kita boleh siapkan sebanyak-banyaknya. Tapi dapur banyak tu ke. Saya tertarik yang kata food truck tu dengan restoran dekat. Jadi saya tertanya, adakah kadang kalau kita order kat food truck ada barang buat dekat restoran? Ke memang tetap juga food truck? Tetap kat food truck jugalah. Restoran kita tu jadi macam central punya pusat operasi kan. Jadi semua kita punya bahan mentah ada kat situ. Memang dia bermula dari situ, dia angkat barang dan pergi ke tapak food truck tu lah. And then kalau macam short supply, barang tak cukup apa, dia akan lari ke kedai tu ambil. Itulah kelebihan Tapi kelebihannya dekat lah. Kelebihannya so, boleh serving 2 segmen pasal run. ada orang suka makan kat food truck pasal dia terbuka apa, especially youngsters lah, dia nak tempat yang lebih santai. Tapi kalau family tak selesa pun nak makan kat food truck kan, so dia lebih suka kedai yang tertutup, ada aircon, yang lebih bersih, lebih kemas, ada music. So kita serve 2 segmen yang berbeza. Okey, sebelum saya terlupa tadi yang Tuan kata mengenai marketing tadi kan. Okey, saya tahu sekarang Chicken Royal follower banyak dekat TikTok dan juga IG semua. Boleh cerita kat kami semua macam mana macam mana boleh ramai follower TikTok apa semua, apa rasa dia? Konten lah. Kita hasilkan konten yang menepati apa orang nak. Ini perlu rajin. Satu kena konsisten lah. Kena konsisten selalu buat posting, sharing. Tapi
saya kurangkan menjual sebenarnya. Kita nak followers yang genuine. So kita tak banyak menjual secara direct dekat kita punya social media. Kita lebih kepada penyampaian maklumat, penceritaan. So orang lebih tertarik pada benda-benda macam tu lah. Ini nasihat daripada Tuan Nazri. Kita jangan menjual sangat lah. Maksudnya hard sell lah. Contoh beli. Orang jadi muak. Kita soft sell. Ada Soft saya sell ni buat tapi tak banyak. Kalau buka saya punya Facebook pun mungkin ada sekali-sekala tapi jarang saya cakap macam ayam saya paling sedap kat dunia kena beli hari ni. Ada, kita tak buat. siapa yang tak faham tu maksud dia soft sell ni macam mana saya cakap contohlah kalau saya printing kan, kalau saya nak jual baju, saya tak cakap beli baju ni murah, itu hard sell lah. Kalau soft sell ni saya pakai je baju tu cantik, orang tengok wah ada muka lah, saya nak print boleh. Itulah maksudnya soft sell ni. Macam Tuan Nazri ni soft sell dia, dia masak tu lah, dia punya cheese meleleh, dia punya api berapi-api, tu dia punya soft sell dia. So kepada peniaga yang nak tingkatkan lagi marketing iklan, jangan hard sell sangat. Benda ni orang tak suka. Biasalah kita tengok iklan juga kan. Tengok iklan kat TV menyampah, saya asyik iklan. Macam tu lah. Jadi tu yang TikTok dia berapa followers sekarang? TikTok kita followers rasa dalam dekat setengah juta kot. Hampir setengah juta. Tapi kita punya like ada 7.2 juta. Okey, sementara kita cakap TikTok ni, okey lah. Saya nak tanya lah, TikTok ni kadang orang fikir negatif sebenarnya. Jadi tak ramai pun yang sebenarnya tahu sangat TikTok ni. Sebab yang bila kita fikir TikTok je, mengarut-ngarut ni. Jadi sebenarnya apa kelebihan TikTok ni berbanding sosial media yang lain? Kalau boleh Tuan Nazri kongsi sikit supaya orang lain pun tahu kelebihan TikTok ni. Number one, TikTok consider fastest growing social media punya platform. Itu number one. Tapi dia serving segmen yang berbeza daripada Facebook dan Instagram. Saya ambil pendekatan, saya tak nak depend pada satu platform. Saya tak nak semata-mata Facebook, saya tak nak semata-mata Instagram. Kita make sure kita ada dan menguasai semua platform. Pasal setiap platform tu represent different market segment. Facebook lain, Instagram lain, TikTok of course lain. Saya tak nak kita terhad kepada satu. Jadi sebab tu saya buat semua dan alhamdulillah TikTok banyak membantu saya dari segi, especially dari segi branding lah, supaya orang kenal. Kita soft sell kat TikTok. Jadi bila dari situ kita dapat banyak client base baru yang kita tak tahu wujud pun sebelum ni, dan yang paling saya suka mungkin sebab saya boleh menguasai market bukan Melayu. Kita ada pasaran, I think about 15-20% adalah Indian punya customer. Dan kita ada Chinese punya customer as well. So, saya rasa penting untuk bisnes tu jangan ada kebergantungan kepada satu elemen semata-mata. Sebab otherwise kan kita terhad bila elemen tu terbantu. Macam Facebook pun, every now and then akan ada isu yang timbul dengan Facebook. Jadi bila kita tak bergantung pada satu, insya-Allah kita lebih berdaya saing lah, kurang macam tu. Okey, yang macam tuan-tuan, macam yang Tuan Nazri sarankan, janganlah fokus satu saja. Guna semua platform yang ada, IG, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang terbaru ni TikTok. Walaupun benda tu free. Benda tu zero cost.
pakai Betul. saja. Bukan nak kena bayar pun, pakai je lah. Betul. Cuma kunci dia rajin, konsisten. Tu lah. Kalau iklan ni kena rajin lah, macam McDonald juga. Dia dah hebat tapi rajin iklan dia keluar. Walaupun dah hebat, samalah. Jadi kena konsisten lah posting dekat timeline tu. Kalau seminggu sekali, siapa nak tengok iklan kan? Kena hari-hari lah. Itulah dia punya kunci dia. Kan? Dalam iklan konsisten. Jadi nak konsisten tu memang kita faham. Sukar. Tapi adakah macam Tuan Nazri sendiri, adakah posting-posting di media sosial tu, adakah daripada Tuan Nazri sendiri ataupun ada tim sendiri, ada satu jawatan staff yang ditugaskan benda-benda ni? Saya start dengan saya buat sendiri sampai tahun 2020. So 4 tahun pertama tu memang saya sendiri. Saya tak ada 2020 tu saya punya job scope tu dah terlampau besar. Jadi kita wujudkan department khas kita yang fokus untuk content creation dan bantu saya segi posting. Saya masih terlibat secara langsung. I think 50% memang masih saya yang buat sendiri, tapi saya ada bantuan daripada tim saya. Jadi itulah pendedahan Tuan Nazri. Awalnya memang ialah one man show kot. Awal-awal semua orang one man show. Sama lah saya. Di bidang printing ni pun semua benda saya nak buat, kan. Tapi lama kelamaan benda tu tak boleh dah. Dia tak boleh berlama-lama sangat. Macam kalau semua kita tak boleh jadi lah. Kita kena hire orang. Jadi macam Tuan Nazri ni dia kata sekarang dah ada orang kot yang handle bahagian marketing ni. Jadi bolehlah orang tu tumpukan untuk posting hari-hari konten. Konten ni penting lah, kan, yang nak fikir idea, tarik orang. Jadi apa yang siapa tuan-tuan yang nampak tu iklan keluar tu, tu sama ada daripada tim Tuan Nazri atau Tuan Nazri sendirilah tu. Okeylah. Setakat ini nampaknya perbincangan ni sangat berilmiah dan sangat memberi kesan lah kepada peniaga-peniaga macam saya ni, kepada yang baru-baru nak berjinak ataupun mungkin dah lama berjinak tapi tak dapat nak kembangkan. Macam-macam lah kekangan kan, sama ada kewangan ataupun ilmu kurang ataupun tak ada kapasiti yang nak boleh menyebabkan mereka makin besar. Jadi sikit sebanyaklah perbualan hari ini boleh memberikan satu, orang kata, satu bayangan lah kepada peniaga-peniaga, terutama medium dengan small enterprise lah, kan. Macam saya ni printing ataupun F&B yang lain, kan. Sebab saya tengok posting-posting Tuan Nazri memang banyak lah dengan dia punya skill dia kan, skill F&B dia tu. Macam saya jugalah, skill printing saya. Jadi laras bahasa ni hanya orang-orang yang terlibat je faham kan. Kalau macam Tuan Nazri, bab-bab masak dia lah. Kalau dia cerita kat macam saya ni, saya pun tak faham. Macam saya pula cerita bab printing, dia pula tak faham. Jadi benda-benda ni lah, kan. Macam mesin-mesin dia beli tu, saya pun tak faham mana kau dapat idea mesin ni. So mesin-mesin ni daripada ilmu lah, daripada seminar-seminar, daripada exhibition, pameran-pameran. Macam saya jugalah, mesin-mesin tu pun bukannya saya dapat dari langit tahu idea nak guna mesin. Jadi benda-benda ni langit lah. Jadi benda-benda ni kena belajar lah, apa yang nak kena beli, apa yang kena handle, material-material yang perlu. Macam Tuan Nazri kan, dia nak beli ayam, boleh main bantai je ke? Mestilah kena cari ayam yang terbaik. Macam saya nak cari bahan-bahan yang terbaik, supplier mana. Jadi sama saja. Cuma bezanya
Dia F&B, saya bahagian printing. Tapi modelnya lebih kurang sama saja, bisnes. Jadi daripada COVID ni memang semua terkesan. Sama saya lagi bahagian printing tak boleh buka. Bahagian printing tak boleh buka. Bahagian makanan boleh lagi. Alhamdulillah. Jadi macam saya ni staff tak ada, lain lah sikit. Staff pun 3 orang je. So dia tak adalah nak tanggung gaji tu macam Tuan Azri ni. So kebergantungan tu kepada MCO ni memang saya tak bayang lah kalau macam saya nak buang staff, kesian pula. Padahal baru ambil bulan lepas, bulan ni nak buang kan. Jadi itulah saranan saya, cepat-cepatlah, jangan tunggulah, carilah apa pun. Share idea lah, tanya orang. Tak tanya orang memang kalau macam saya pun tak tanya orang mati akal. Kan? Tanya orang, macam mana ni? Apa kita ni nak buat apa ni? Kan masing-masing ada skill masing-masing. Jadi perbincangan tu yang membantu sama-sama. Ini nasihat saya sebagai seorang printer lah. Kalau F&B mungkin lain lah kan. Walau apapun perjuangan diteruskan, tetap kena terus, tetap kena bayar juga. Sewa kedai kena bayar kan. Kodak ni kena potong pula bil elektrik. Jadi nak tak nak kena hadapi MCO ni, PKP. COVID ni kita tak tahu bila akan berakhir. Jadi inilah dugaan meniaga. Kalau tak nak meniaga, tak payah meniaga kan. Benda-benda ni kita fikir yang sedap je, yang tak sedap tak fikir macam mana. Jadi untuk menutup video kita hari ni, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada founder Chicken Royal kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam beberapa ni, mungkin lebih kurang setengah jam ni, mendedahkan bagaimanakah halangan-halangan ketika era COVID ni kepada mereka-mereka yang tengah berusaha lah untuk meningkatkan diri, nak kaya berniaga. Betul, logik tu, nak kaya berniaga. Kalau makan gaji memang tak ke mana. Tapi realitinya memang sangat sukarlah. Kena usaha. Jangan, bukan rezeki terpijak. Bukan rezeki terpijak, kena usahalah. Dengan ini saya doakanlah kepada Chicken Royal supaya lebih berkembanglah. Macam tadi kata nak buka cawangan-cawangan seterusnya sebagai visi-visi long target, nak kuasai Lembah Kelang. Itu memang saya setujulah. Macam saya sendiri, saya buka kat kampung saja, kat Banting. Kalau kat Banting orang tak tahu Banting Printing, saya malulah. Kan? Samalah Chicken Royal. Kalau dekat Ceras pun orang tak berapa nak tahu, itu pun tak payah ceritalah. Tak payahlah kau nak pergi ke tempat lain. Tempat sendiri pun orang tak kenal. Itulah maksud saya. Jadi memang realistik lah kalau kita kecilkan aim kita dekat lokal dulu. Dah besar, baru berkembang. InsyaAllah benda tak mustahil. InsyaAllah boleh berjaya. Saya doakan Chicken Royal berkembang maju, tambah cawangan. Jadi sekali lagi Tuan Azri, terima kasih. Apa untuk menutup perbincangan kita, apa pesanan Tuan Azri lah kepada yang menonton video ni, ataupun kepada yang peniaga-peniaga yang tengah risau sekarang ni, ataupun kepada yang nak meniaga, apakah pesanan Tuan Azri? Saya rasa benda tu dekat online. Kembangkan sikit minda kita, jangan stereotype sangat dengan business model yang sama. Kita kena cari
solusi kepada untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Saya rasa itu yang terutama. Jadi be creative and stay strong. InsyaAllah COVID ni pun dah tak lama dah. Saya rasa PKP ni mungkin akan berlanjutan sedikit, 2-3 minggu lagi. But after that, slowly market akan come back. InsyaAllah siapa yang boleh bertahan tu lepas PKP, you can go stronger. Dan kalau pun bukan PKP, masalah tu akan siap-siap ada. Jadi hadapilah dengan tenang. InsyaAllah kita boleh go through sama-sama. Jadi itulah yang harapan Tuan Nazri kita. COVID ni akan berakhir dan kembali normal macam biasa. InsyaAllah lah. Tinggal beberapa bulan kita bertahan dan terus bertahan. Masalah bila-bila masa akan datang. Mungkin sekarang ni COVID. Tentang akan datang tak tahu pula apa kan. Kita ni merancang saja. Yang menentukan hanya Allah. Jadi akhirnya kembali kepada yang esa lah. Tetap juga kita kena berdoa kepada Allah, dimurahkan rezeki ya. Sembahyang cukup. Kalau tak guna juga, kaya tapi iman tak ada kan. Akhirnya tak ke mana lah. Kan? Berbaiklah miskin daripada kaya tapi jauh daripada Allah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nazri yang meluangkan masa walaupun ketika work from home work from home. Saya lupa pula nak cakap Tuan Nazri duduk di Ceras di Ceras dekat juga dekat saja dengan restoran dia. Dia memang base sebelah sana lah. Saya walaupun dia orang Banting. Kalau yang tak tahu dia orang Banting macam saya. Tapi sekarang dia dah menetap dekat Ceras. Dah lama dah pun, kahwin dah pun. Jadi nak jumpa dia pun lama dah tak jumpa dah, berapa tahun dah tak jumpa. Raya pun tak pernah jumpa tuan. Raya pun tak jumpa tuan-tuan. Walaupun time COVID tak ada pun tak pernah jumpa. Dekat je kan? Bukan zaman COVID pun tak jumpa dia. Apatah lagi zaman COVID. Inilah maksud saya. Tak tahulah bila. InsyaAllah lah benda ni semoga berakhir dan kita kembali pada asal. Bolehlah nak balik dine in, lepak nafis apa semua. Boleh jumpa dengan kawan, borak kan. Yelah. Saya pun Nafis hidup lagi ya? Apa dia? Nafis. Nafis hidup lagi? Hidup. Okey. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih Puan Nazri. Kita nanti boleh kepada semua nanti boleh tengok nanti saya akan upload lah dekat YouTube, boleh tengok. Mana tahu dapatlah sedikit ilmu. Sebab benda ni sebenarnya selain pada ilmu, sebagai ni lah satu kajian saya. Kajian saya untuk macam mana menghadapi COVID ni lah. Jadi apa-apa kalau nak tanya soalan berkaitan FMB terus boleh tanya Tuan Nazri Facebook dia apa Tuan Nazri? Muhammad Nazri Mak Hakim. Nazri Mak Hakim. Muhammad Nazri Mak Hakim. Muhammad Nazri Mak Hakim. Okey, bolehlah tanya. Muhammad Nazri Mak Hakim. Boleh tanya direct pada dia. Kalau dia tak busy lah. Biasa orang busy ni susah sikit. Ataupun boleh saja DM Chicken Royal tu lah. Kan? InsyaAllah ada yang layan tu InsyaAllah ada yang layan sebab dia dah upah orang lah tu. Kan? Ataupun pada anda-anda yang nak ni dah macam hard sell lah ni. Macam kalau nak apa-apa print dengan saya, boleh rujuk saya. Saya boleh selesaikan bahagian tu lah. Saya sekarang ni pun kat kedai ni tapi kedai tak buka. Biasalah. Jadi itu saja. Saya tutup sesi kita hari ni. Mana tahu kalau ada sesi yang akan datang, mana kita tahu kan.
Saya tutup sesi kita dengan ucapan jutaan terima kasih. Saya sudahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.